Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini nak ajak tengok buku muka surat 150. 149. Tasyahud yang paling sempurna, tahiyat. Beberapa hadis diriwayatkan mengenai lafaz tasyahud dengan lafaz yang berlainan. Imam Asy-Syafi'i memilih antara hadis-hadis tersebut hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar tasyahud kepada kami. Maka baginda bersabda, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hari ini buka nak muka 150. Hari ini tuan-tuan, saya nak ajak tengok huruf-huruf. Di USJ kita kumpul ahli jemaah 100 orang lebih. Tutup buku, saya minta tuliskan ejaan ni lah. Sebut tu ada bunyi dah, tapi saya nak tahu kan, kawan-kawan kita baca ni dia tahu tak apa yang dia baca kan? Contohnya bila saya kata saya, bila suruh tuliskan saya, tulis. Kawan-kawan kita tulis S-A-Y-A kan. Jadi saya kata, saya tak kata saya kata saya. Kenapa tak tulis S-A-Y-E? Oh tak, saya tu sebenarnya saya. Jadi maksudnya kita tahulah, kalau kita kata saya tu kita tahulah S-A-Y-A. Jadi lepas tahiyat ni sebaik-baiknya kita tahulah. Jadi okey, mari kita tengok At-tahiyatul. At, bunyi at tu. Bunyi at tu kerana alif lam ta. At. Dia bukan alif ta. Atuk dengan nenek bila ustaz suruh tulis, semua tulis alif ta. At tu alif ta. At-ta. Ta tu kerana ta tu pada atas. At-tahiyya, dia kena bunyi pedas sikit. At-tahiyya, sebab huruf ha, bukan huruf ha geluk. Ini ha pedas. At-tahiyya, ya tu ada sabdu. Jadi tak boleh baca at-tahiyyatul. Dia kena baca at-tahiyya. Ya tu ada sabdu. Nampak Lepas ya ni ada alif. Jadi tak boleh baca at-tahiyatul. Tak boleh. Dia kena baca macam mana kalau ada alif? At-tahiyat. Dia panjang ya tu. Tul. Bunyi tul tu bukannya ta waw lam, tul. Tul tu kerana ta tu baris depan, kemudian disambut oleh alif lam. Lam tu. Tul. Ta baris depan, pergi ke lam mati tu. Itu yang bunyi tul. Alif lam tu lam tu lah Alif tak bunyi lah kan. Tul. Jadi tul tu bukannya dalam satu perkataan. Tul tu dua perkataan. Tu perkataan at-tahiyatu. Tul dia tu lam tu pada al-mubarakatu. Kan. Bila suruh orang kita menulis, ramai tuan-tuan yang kata alif ta ha ya alif ta waw lam at-tahiyatul.
Ya, jadi tul tu bukan satu perkataan. Bunyi tul ya. Tul tu dua. Ta baris depan tu perkataan at-tahiyatu. Kemudian tu alif lam. Pada perkataan al-mubarakatuh. Ya. Jadi alif lam, kemudian mim baris depan, mu, kemudian ba alif. Dia panjang sikit lah. Mubarakah, bukan mubarakatuh. Ya. Kemudian ra tu tak ada alif, pendek lah. Kaf tu, lepas kaf, baris atas tu ada alif. Ya, jadi tak boleh sebut mubarakatuh. Mubarakatuh. Ini hurufnya. Kemudian ta baris depan. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh. Kalau sambung lagi, dia sangkut pada sad. Jadi tus. Jadi tus tu bukan satu perkataan. Tus tu ialah al-mubarakat tu, ambil ta dia pergi jumpa dengan sad pada perkataan yang ketiga. As-salawatu. Tiga perkataan lah. At-tahiyatu, al-mubarakatu, as-salawatu. Jadi siapa baca macam tu dalam salat, at-tahiyatu, al-mubarakatu, as-salawatu, salat dia sah. Sebab dia tahu apa dia huruf, apa dia kalimahnya. Tapi siapa baca at-tahiyatul mubarakatu salawatu, dia tahu bunyi tapi dia tak tahu, tambah pula dia pendek-pendekkan yang sepatutnya panjang sikit-sikit tu, salat dia tak sah. Jadi anak-anak daripada kecil ni kena tengoklah tu. Jangan jadi macam atuk-atuk, nenek-nenek ni, dia tak tahu. Dia tahu bunyi je. At. Ya. Dia tak tahu alif lam ta. Ya, bila saya tulis, dia tulis alif ta. Tu hari ni saya nak ajak tengok balik lah. Jadi tiga perkataan lah ya. At-tahiyatu, al-mubarakatu, as-salawatu. Jadi kalau sambung, dia akan bunyi at-tahiyatul mubarakatus salawatu. Gitu. Ya. Kemudian ta pada as-salawatu tu, kalau nak sambung, dia sangkut pergi ke ta pada perkataan berikutnya. At-tayyibatu. Jadi as-salawatu tayyibatu. Ya, ta pergi ke ta. Jadi bukan punya tut lah. Tut. Ta, to. Baik, empat perkataan dah tu. At-tahiyatu satu, al-mubarakatu dua, as-salawatu tiga, at-tayyibatu empat. Itu perkataan-perkataan dan itulah spellingnya, itulah ejaan-ejaannya. Ni tuan lillah, dia atas lam yang tengah tu dia panjang sikit lah, lillah. Jadi anak-anak jangan baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jangan macam tu. Cuba baca sama-sama. Setakat lillah. Tengok. Okey, 1 2 3. Baca. At-tahiyatul. Jangan baca dengan mulut. Tengok huruf. Tengok huruf. Dia punca orang Melayu bila saya suruh tulis tu tak dapat tulis tu sebab tu lah, sebab dapat dengan telinga at telinga dia dengar, dia pun cakap at. Bila tanya apa huruf, dia jawab alif ta. Sebab Jawi at tu alif ta, at. Jawi tak sama dengan Arab ni. Jadi anak-anak tengok huruf ni. Jadi tuan-tuan pun sama kan? Tuan-tuan kena jadi anak-anak juga. Kena tengok huruf. At-tahiyatul mubarak. Kecuali anak-anak nak pandai bahasa Arab. Bila sebut at-tahiyat dah tergambar dalam kepala. Alif, lam, ta, ha, pada, ya, alif, ta. Yang tu tak apa. Tapi selagi tuan-tuan orang Melayu, tak boleh ya, kena tengok. Kalau orang Jawa kena tengok tak? Tengok tak? Sebab dia asyik khabari. Boleh pakai lagi. Jadi berapa perkataan tuan-tuan? At-tahiyatu satu, al-mubarakatu dua, as-salawatu tiga, at-tayyibatu empat, lillah lima.
Senang 5 lah. Lam tu nak kira satu huruf lah kan. Tapi kira satu lah, 5 Assalamu alif lam sin. Bukan alif sin. Alif lam sin. Nak belajar bahasa Arab tak? Kalau ismun dia ada alif lam tak? Kalau ismun kata nama, tak belajar lagi lah tu. Kalau kata nama sama ada alif lam atau baris tanwin, itu kata nama. Sebab itu bila tuan-tuan tulis alif ta, ha, ya, alif ta, tak ada alif, boleh batal solat. Sebab hurufnya tak ada, hurufnya tak cukup, tidak menunjukkan kata nama. Bahayalah. Ini khas untuk orang Melayu ni. Arab tak apa, dia tahu. Ini khas untuk orang Melayu. Jadi kena tengok dengan mata kalimah-kalimahnya. Assalamu alif lam sin. Lam alif ni dia tak bunyi lamu, dia bunyi lamu. Assalamu. Dia tak bunyi assalamualaikum. Dia takkan bunyi macam tu. Assalamu alaika. Assalamu. Mu pendek sebab dia tak ada waw mati kan. Alaika itu semua pendek-pendek lah. Ayyuha tu satu perkataan, maknanya wahai. An-nabiyyu satu perkataan lagi. Kita tahulah nabi kan. Wa rahmatullahi. Kalau tuan-tuan jumpa tulisan dia ta marbutah tu ta sampan, ta terbuka, betul. Sebab Arab tulis dua bentuk. Kadang-kadang dia guna ta marbutah, kadang-kadang dia guna ta terbuka. Dalam Quran semua ta terbuka. Kalau rahmatullah tu semua ta terbuka. Rahmatullahi wa barakatuh. Bukan wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebab apa? Sebab kaf baris atas, lepas tu alif. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu cara baca. Bukannya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan itu baca. Berdasarkan huruf dan tanda baca yang ada. Assalamu alaina, samalah alif lam sin lam alif, bukan lam saja, lam alif. Assalamu alaina, nun alif na, wa ala lam, kemudian ada ya bengkok tak ada titik tu wa ala iba ba alif, ain baris bawah, ba alif. Ibadillahi, yang tu betul tu. Itu tulisan nama. Atas Allah tu ada dia alif kecil. Maksudnya tak boleh baca wa ala ibadillahi. Tak boleh. Dia kena baca wa ala ibadillahi. Ibadillahi. His dia sangkut pada sad tu nak Ibadillahi salihin. Tak boleh baca ibadillahi salihin. Pendek. Sebab ha baris bawah ada ya mati sebelum nun. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu takkan tak tahu kan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau disebut Muhammadan Rasulullah, sempurna bacaannya, tak ada cacat. Kalau disebut Muhammadar Rasulullah, dia doang bila guna tajwid kan, pun sempurna juga. Sebab ini bukan ayat Quran, ini adalah lafaz zikir. Dia tajwid tu wajib pada baca Quran. Baca hadis tak boleh tajwid. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari telunjuk kan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini satu lafaz.
Satu lafaz tahiyat. Manakala riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula ialah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bunyi dia. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi baca dalam solat dia tak ada laju. Kena baca sempurna hurufnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pun ada riwayatnya. Jadi siapa nak baca tu pun boleh. Dia tak sebut Muhammadar Rasulullah, dia sebut Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sah solat dia dan sempurna. Riwayat Umar radhiyallahu anhu pula ialah at-tahiyatullahi az-zakiyah. Tuan-tuan tolong padamkan alif lepas ta. Silap. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salawatu. Itu pun sama juga. Saya tak perasan tu. Buang alif dia tu. As-salawatu lillah. Lam tu beri bawah. Lillah. Sampai assalamu alayka ayuhan nabi itu samalah. Assalamu alayna pun sama. Sampai wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu lafaz-lafaz. Baik. Tengok sebelah 151. Lafaz tasyahud yang paling pendek. At-tahiyyatu lillah salamun, itu tak ada alif lam. Salamun tapi ada baris dua mim tu. Dia tak ada alif lam tapi mim tu jadi baris dua. Kalau ada alif lam dia baris satu. Ini bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Kalau salamu alaika batal. Kalau hanya mim tu baris depan satu. Salamu alaika, bukan salamun alaika, dia batal. Ini bahasa Arab kan, Dia kata nama dalam bahasa Arab sama ada alif lam atau baris dua. Jadi kalau salamu bukan salamun, alif lam dah tak ada pada sin tu kan. Kemudian mim tu baris satu pula. Salamu alaika, salamu alaika. Maka solatnya batal. Sama juga macam bagi salam. Assalamualaikum. Siapa cakap at-tahiyatul majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, salamu, solatnya batal. Dia sama ada disebut assalamualaikum atau salamun alaikum. Ada yang kata sah, tapi ramai yang kata batal. Cuba tuan pergi 179. Jumpa salam tu kan. Semalam saya di Subang Jaya, tuan-tuan. Bila saya bincangkan benda-benda ni, tengah-tengah di jemaah. Maksudnya tak pernah diajar kat masjid tu benda-benda ni. Betul, okey Ustaz, kita daurah Ustaz hari Sabtu 5 jam ke 6 jam ke, masing-masing nak belajar. Saya kata boleh, kita susun je. Saya kosong, masjid kosong, jom kita belajar. Jadi tuan-tuan belajar lah. Jangan lagak sombong. Dah tak reti, tak nak belajar apa. Itu namanya jahil murakab. Belajar ni eloknya tengoklah buku. Itu ada buku lebih satu. Buku lebih tu. 1, 3, 6. Tuan-tuan menyala kat dinding tu tempat apa. Baik, lafaz salam tuan-tuan tengok 179. Sekurang-kurang lafaz salam ialah alif, lam, sin. Tengok buku. Ini dah biasa dididik tengok muka penceramah ni. Tengok buku Suara saya dengar, mata tengok buku. Alif, lam, sin. Jadi bunyinya as. Ini sekurang-kurang tuan-tuan, ini minimum, sekurang-kurang. Alif, lam, sin.
dia mesti ada bunyi as. Kemudian dalam alif lah kan. Assalamualaikum. Jadi siapa solat secara main-main, tidak ada bersungguh, tak belajar, tak menuntut ilmu, lalu dia baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatul majid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, solatnya memang batal, tak ada siapa kata sah. Nanti anak-anak jadi imam tarawih ke, ingat elok tu, ramai imam-imam, abang-abang, anak-anak yang jadi imam sekarang ni, hari tu Ramadan tu, Ustaz tegur. Dan memang Ustaz ni yang mufarakah lah, tak ikut dia. Sebab memang batal solat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan jelas saya dengar dia kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cuba kita baca. Mana kata batal? Okey, jom. Sekurang-kurang lafaz salam ialah Assalamualaikum sekali. Tu tuan-tuan, malam tadi pun sama juga kat masjid sana tu saya kata macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung tak paling pertama ke kanan. Batal atau sah solat? Boleh kata semua kata batal. Bila saya kata kenapa batal, dia kata sebab tak salam pertama. Saya kata kan saya dah sebut Assalamualaikum 2 kali pula lagi. Tak tu paling kanan. Maksudnya memang jahil, sungguh-sungguh jahil ahli jemaah masjid. Sebab itu imam dia mengadu dengan saya, imam eksekutif ni lah ahli masjid ni dia banyak bergaduh antara satu sama lain. Jadi solat dia memang tak mencegah kemungkaran. Sebab dia bergaduh, dia pecah belah. Cek rupa-rupanya solat tanpa ilmu pun. Dah tua bangka lah tu. Ada yang solat dah kerusi, ada yang dah tua bengkok macam tu. Tak ada ilmu tu. Tapi umrah pergi 7 kali. Itu yang special. Itu yang saya sakit hati sekarang dengan umrah ni. Sebab ramai ustaz-ustazahnya kempen ajak orang pergi umrah. Tak ramai yang kempen tengok macam ni. Betul tak? Jadi saudara-saudara, sebelum pergi umrah sunat, yang wajib pergilah cepat-cepat, jangan tunggu. Sebelum pergi umrah sunat, tuan-tuan pun sama ni. Sebelum tuan-tuan pergi umrah yang sunat, kena habiskan belajar. Kalau terempas kapal terbang, mati berdosa. Sebab tak habis belajar fardu ain. Kalau tak pergi umrah sunat, tak berdosa. Sebab itu sunat. Yang inilah yang orang Melayu tak faham. Betul kan? Itu tak cerita lagi, kita sebut apa? Naik bukit tengok buah Hira, naik bukit tengok buah Sur. Naik bukit tu tinggi kan. Pijak tu batu tak rata, tapi iftirash dia tak buat. Kita dah belajar dari itu kan. Kaki kanan tegak, tak buat pun. Itu kan, kawan-kawan tuan-tuan ada. Dia tak buat pun. Jadi naik bukit tu tengok buah tak sunat. Wajib jauh panggang dia pina. Tak sunat pun, itu ziarah, melancong nama dia, melancong. Tua. Nama ziarah. Tak dituntut langsung pergi naik. Duduk iftirash, hari itu kita dah belajar. Itu dituntut. Ittiba. Kita dah belajar tu kan. Ittiba. Tak buat. Tuan-tuan, saya berhati dia lagak tuan-tuan. Dia lagak tuan-tuan melakukan ibadah. Saya berhati. Jadi jom belajar. Baik, lagi tuan tengok. Tidak memadai dengan lafaz Assalamualaikum, tetapi tidak membatalkan solat dengan syarat disebut Assalamualaikum lah. Kerana ialah doa untuk seorang yang gaib. Demikian juga tidak memadai dengan lafaz-lafaz alaika, alaikuma, salami, alaikum. Okey, berikutnya dan salamu alaikum. Tidak memadai untuk sah solat, tak cukup. Tanpa baris tanwin pada huruf mim tu. Tengok mim tu kan baris satu tu. Bukan baris dua Tadi masa tahiyat tu yang lafaz tahajud paling pendek tu salamun alaika baris tanwin. Mim tu baris dua. Itu satu, salamu alaikum tanpa baris tanwin. Sekiranya dia melafazkan semua itu dengan sengaja di samping tahu akan haramnya, maka solatnya batal. Jadi tuan-tuan, at-tahiyyah majid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, salat batal. Walaupun ada bunyi salam yang kita sebut. Sebab
sekurang-kurang lafaz salam ialah alif lam sin. Dia punya mula dia tu lah. Boleh nak sebut nak apa bunyi? Alif lam sin. Aja sebut. As. Dia bunyi as. Dia tak akan bunyi assalamualaikum. Dia akan bunyi assalamualaikum. Soalannya batal. Jadi contohnya berhati-hati ni lakukan ibadah ni. Cuba tengok perengan berikut. Menurut pendapat al-asah harus dengan lafaz salamun alaikum. Itu yang saya sebut tadi. Mim tu baris dua. Dengan huruf mim berbaris tanwin seperti mana dalam tasyahud. Kerana tanwin menggantikan alif lam. Ini bahasa Arab tak? Jadi kalau tak ada alif lam diganti dengan tanwin. Itu kata nama dalam bahasa Arab. Jadi kalau salamun alaik macam tadi salamun alaika yang tu tak apa. Tapi salamu alaika tak sah. Bila mim tu hanya baris satu. Boleh anak-anak Kena ingat ni yang lupa tu. Nanti dah umur 18, 21 nanti orang panggil jadi imam tarawih. Macam-macam lagak jadi imam. Nanti semua makmum mukharakah tak nak ikut anak jadi imam. Jadi kita buat solat elok-elok. Atuk-atuk dia ikut juga sebab atuk tu tak tahu yang solat imam tu batal. Dia asalkan ada bunyi imam jadi haram je dia ikut. Sebab sama-sama jahil kan? Imam pun jahil, makmum pun jahil. Jadi sama-sama tenang. Saya kadang-kadang fikir macam tu. Saya malas nak ulang kaji, tekan hukum. Sebab lagi ulang kaji, lagi tengok kawan-kawan, lagi kita risau. Kalau kita sama-sama tak tahu, jadi kita tenang. Tak ada risau apa-apa. Sebab sama-sama tak tahu. Jadi tuan-tuan, kalau tak nak risau, jangan belajar. Tuan-tuan monung je tak. Jadi lafaz tasyahud yang paling benar. Okey, ini lafaz-lafaz tadi. Manakala makna-maknanya tu nanti kita usahalah. Nanti habis nanti ada satu buku lagi ada mana-mana. Jadi tolong tengok saya galakkan tuan-tuan guna mata, tengoklah kalimah-kalimah, perkataan-perkataan, huruf-hurufnya. Barulah nanti kita baca itu dalam keadaan kita tahu apa yang kita baca. Bukan hanya keluar bunyi. Dah tua-tua pun kena tengok balik. Okey. Di situ. Kemudian buka 167. Ada masa lagi. Sorry. 165. Tajuk bawah. Kedudukan jari-jari tangan kiri ketika tasyahud. Ini masa kita duduk tu. Tangan kiri kita ni macam mana keadaan. Ketika duduk dan membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir, orang yang solat meletakkan tangan kirinya di hujung lutut kiri sehingga hujung jarinya sama kedudukan dengan lututnya dan lurus ke arah kiblat serta jari-jari direnggangkan. Okey, macam mana? Ni kepala lutut. Jangan ni tangan kiri lah kan? Ni lutut kiri lah ni. Jangan pegang lutut sampai hujung jari ni ke bawah. Sebab hujung jari lurus ke arah kiblat. Jadi kalau genggam lutut macam tu, hujung ni dah ke kapet, bukan ke kiblat lagi. Jadi paling depan boleh letak jari ni ialah hujung jari itu sama dengan lutut. Di mana letak nak sambil bersedia tu? Kemudian jari-jari direnggangkan. Direnggangkan. Renggang sikit, jangan renggang sangat. Nanti ibu jari ni tak ngadap kiblat pula. Letak atas peha sempadan lutut tu lah. Itu tangan kiri. Ini pun sama juga. Bila tengok tasyahud akhir, kita tengok tahiyat akhir tuan-tuan, keadaannya
Nak tengok ni ya. Kalau kan kita duduk tawarruk nama itu kan. Tangan sini. Ni banyaklah ni. Ini yang tak elok jangan buat tau ya. Sebab jarinya ke bawah, dia tak letak kat lutut pun, dia letak sini. Sebab dia dah sengat sini. Jadi letak atas peha hujung sempat ni sama lurus dengan lutut supaya hujung-hujung ni ke kiblat. Kalau macam ni, hujung-hujung ni ke bawah. Kalau saya rakam tuan-tuan bila tuan-tuan solat sunat, nanti nampak. Lepas tu kita buka skrin. Kan? Saya ambil gambar dekat muka orang tu. Lepas tu kita pancar kat skrin. Tuan tengok ni. Ni yang tuan buat. Dia orang Melayu kena ajar macam tu. Dia tak boleh saya tunjuk macam ni, tengok. Dia tak jadi, dia tak buat. Dia tengok, tapi dia tak buat. Tapi insyaAllah tuan-tuan zuhur ni tuan-tuan buat lah kan. Jangan situ nak letak. Cuba nak duduk macam ni nak. Tawarruk. Tawarruk. So letak kiri. Situ ni tangan kanan ni kanan belajar itu kan. Letak lipat 3. 3 jari ni lipat. Genggam. Bila genggam, dia punya siku ni lekat kat paha. Dia tak jongket macam tu. Dia lekat kat paha siku. Ni pun sama. Atuk-atuk pakcik-pakcik tu macam tu je jari. Dia akan lekat situ lah. Bila nak angkat jari telunjuk lah. Bila nak angkat. Dia asalnya sama macam kiri ni. Tapi lipat 3. Jadi telunjuk bawah lagi lah. Tak angkat lagi. Bila nak angkat? Buka satu muka surat tu. 167 tadi. 167. Perenggan nombor 2. Ini belum lepas kita dah tunjuk ni. Perenggan nombor 2. Dan mengangkatnya dengan bengkok sikit ke bawah. Jadi jari ni dia bukan naik ke atasnya tu ya. Dia bengkok sikit ke bawah. Ketika menuturkan illallah. Asyhadu jangan angkat lagi. Tapi kalau kita belajar dengar-dengar ni, ramailah kata asyhadu. Tapi bila belajar ilmu, macam ni cara belajar, tengok, baca, angkat, asyhadu an la ilaha illallah. Illallah tu boleh angkat. Jadi, bacaan tahiyat kita dengan ilmu, at-tahiyatu alif lam ta ha ya alif ta, memang kita tahu. At-tahiyatul mubarakatu sebab alif lam mim ba alif ra kaf alif ta. Memang kita tahu apa yang kita sebut. Itu terbaiklah. Itu paling cantik. Jadi maksudnya Ustaz tangkap anak-anak semua ni, bagi kertas, tulis, dapat tulis dengan betul. Contoh itu terbaik. Itu namanya kita melaksanakan fardu ain. Sebab semua itu hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah. Jadi bacanya betul, duduknya pun betul. Maka sempurnalah solat kita. Moga-moga Allah terima. Barulah solat itu mencegah daripada keji dan mungkar. Okey, barulah solat itu mencegah keji dan mungkar. Barulah ahli jemaah masjid tak ada bergaduh sama-sama dia. Tak ada cerita buruk orang, tak ada mengumpat orang. Tapi yang berlaku sekarang ni rupanya banyak macam tu. Di kalangan siapa? Bermasa muka bergaduh ni sesama ahli jemaah. Yang salah berjemaah. Sedih sungguh dengar.
Eh, okey, baik. Jadi baca tahiyat baca dengan ilmu, duduk tahiyat pun duduk dengan ilmu. Kita dah belajar ittiba, ittiba, ittiba. Ha, eh, insya-Allah. Habis nak bila angkat jari telunjuk, ibu jari pergi mana? Nak letak kat mana ni masa angkat ni? Buka depan 168. Keadaan ibu jari tangan kanan ketika tasyahud. Pendapat Al-Azhar menyatakan dilekapkan ibu jari tangan kanan ke jari telunjuk seperti lambang menunjukkan 53. Ini cara mengira dalam kalangan masyarakat Arab katanya diguna 10 jari. Caranya ibu jari diletakkan di bawah jari telunjuk. Ibu jari letak bawah jari telunjuk. Jadi dua-duanya bukan di sebelah nak ya, bukan sebelah. Dia di bawah. Maksudnya ibu jari ni mengalas jari telunjuk ni lah, macam itulah Dan ujung dua-dua ni ke kiblat. Ibu jari ni pun ke kiblat, jari telunjuk pun ke kiblat. Jangan letak sebelah. Ini illallah ni Allah ni Muhammad. Muhammad kat sebelah sebab masjid surau letak Allah Muhammad tu sebelah kiblat. Dia kena otak dia macam tu Dan ni apa nama kedudukan ibu jari. Pendapat kedua meletakkan ibu jari ke atas jari tengah seperti ikatan 23. Ini pun cara mengira jugalah. Cuba tuan pergi balik 166. Tengok perengan bawah sekali. Pendapat kedua mengatakan dipertemukan antara jari tengah dengan ibu jari berdasarkan riwayat Abu Dawud bahawa Rasulullah SAW melakukan sedemikian. Cara mempertemukan jari tengah ibu jari ada dua bentuk. Paling sahih ialah ditemukan hujung jari tengah dengan hujung ibu jari. Jadi masa angkat jari telunjuk tu, jari tengah ni dengan ni ujungnya temu. Boleh juga buat macam tu. Nak letak kat bawah ni pun boleh juga. Nak buat macam ni pun boleh juga. Kalau macam ni tuan-tuan, orang Arab zaman Nabi dulu, ini isyarat nombor 53. Kalau macam ni, isyarat nombor 23. Dia ada cara dengan 10 jarinya. Saya pun tak tahu ilmu tu, saya tak ada. Dapat hadiah buku itu hilang, kawan pinjam dia tak pulang tadi. Jadi maknanya kesimpulan hari ini tuan-tuan, setiap pergerakan dalam solat tu walaupun melibatkan jari telah ditetapkan caranya. Siapa buat yang seperti yang telah ditetapkan tu Allah terima. Siapa buat mandai-mandai dia Allah tak terima. Sekalipun tak batal sebab semua ni hukumnya sunat. Semua ni angkat jari, letak ni semua sunat. Maksudnya waktu baca tahiyat tu nak kan, kalau kita buat tangan macam ni pun ke belakang, at-tahiyatul sah. Sebab tapi sambil duduklah, sambil duduk bawah sah. Sebab letak tangan ni semua sunat. Itu nak cerita sah solat. Tapi bila nak cerita diterima solat, you have to follow. Kamu kita lah kan, mesti ikut cara yang telah ditetapkan bahawa Allah terima. Sedetail-detailnya tuan-tuan. Nak angkat ni pun ada ittiba'nya. Nak letak ibu jari ni pun ada. Nak lipat 3 jari ni pun ada caranya. Semua ada. Letak tangan kiri ni pun bukan sebarang letak. Ada caranya. Dan ini namanya ilmu fardu ain. Siapa tak belajar, walaupun pergi umrah 10 kali, dia mati dibawa dosa ke dalam liang lahat. Sebab hukumnya wajib fardu ain setiap orang. Kalau imam, ustaz belajar cantik tahu, tapi makmum orang kampung tak tahu, makmum berdosa, orang kampung berdosa. Itu makna fardu ain. Jadi tuan-tuan, saya dapati kawan-kawan kita banyak cuai lalai ni dalam bab-bab. Kalau ceramah Azhar Idrus dia dengar walaupun sejam lebih, tapi fardu ain ni dia tak nak belajar. Ceramah apa lagi yang manusia gelema-gelema kan? Azhar Idrus datang Bangi 2 kali solat Isyak dalam Masjid Hasanah.
2 trip punya ramainya. Tapi fardu ain ni jahil. Tak reti apa. Ya. Azan itu takkan boleh bagi syafaat di mahsyar. Yang nak selamatkan kita ialah solat. Sebab yang pertama Allah hisab di akhirat nanti apa dia kata? Solat fardu. Bukan solat sunat ya. Solat fardu. Sebab itu, jom kita belajar yang elok. InsyaAllah 2 minggu lagi kita nak belajar yang kecil-kecil ni yang berikut lagi ya. Waktu sujud yang kecil-kecil dia macam mana. Kita nak cari waktu sujud ni ada 21 sunat. Nanti kita cari ya satu dengan baca buku. Wallahu a'lam. Ada soalan? Adanya? Tak ada jam kita solat Zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.